Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzharu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Arsalahu basyiran wa naziran baina yawma sa'ah wa ba'dal amanah wa ballagha risalah wa nasahul ummah wa jahadu billahil haqqal jihadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam siri-siri Al-Kahfi, dalam uh, kita menyelusuri, kita meneroka dalam beberapa siri-siri dalam surah-surah yang terpilih, antaranya surah Al-Kahfi lah. Jadi Alhamdulillah, di pagi Jumaat yang penuh barakah, kita dapat sama-sama live FB di page Aman Palestin Johor. Jadi bagi siapa yang belum baca surah Al-Kahfi, jadi boleh baca kerana banyaknya fadilat dan hikmah bila kita membaca surah Al-Kahfi, khususnya pada hari Jumaat. Dan umumnya kita baca surah-surah lain lah, banyak hikmah. Dan bila kita baca Quran, bila kita meneroka Quran, kita akan mendapati satu keajaiban, satu keindahan, satu kecantikan yang kita tak boleh nak gambarkan. Kita imani, rasa keimanan kita bila membaca Quran, bila kita membaca penuh dengan tadabbur, memahami, bukan sekadar baca tapi kita menguasai ataupun memahami apa yang nak disampaikan dalam Quran. Macam juga kita pergi ke pantai, kita pergi ke laut, jadi kita memang waktu cuti sekarang PKP ni ramai ke laut, ramai ke pantai, nak jalan-jalan, nak tengok keindahan cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok laut, bila kita tengok laut, kita tengok pantai, dah cantik, penuh dengan kecantikan, penuh dengan keindahan. Kita tengok keindahan lautan tu penuh rasa syukur, subhanallah, subhanallah. Bila kita nampak benda cantik, kita kata subhanallah. Kita nampak benda indah, subhanallah. Innallaha yuhibbul sesungguhnya Allah tu menyukai cantik, menyukai benda-benda yang cantik lah, benda-benda yang indah. Jadi seperti itu juga dengan pantai ni. Kalau kita tengok, sebenarnya kalau kita menyelami, kita menyelami dalam lautan, sebenarnya kita akan jumpa yang lagi cantik, yang lagi indah. Sebenarnya kalau kita tengok dekat pantai tu nampaklah dah cantik, tapi bila kita masuk dalam dan laut tu, kita nampak batu karang yang cantik, ikan yang cantik, atau hidupan akuatik yang penuh dengan kecantikan dan keindahan. Seperti itu juga bila kita membaca Quran. Kita bukan sekadar baca, surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat, tapi kita juga baca, kita masuk, kita merasakan kitalah watak-watak yang ada dalam surah Al-Kahfi, dalam setiap surah yang kita baca. Contoh pada hari ini, kita baca surah Al-Kahfi. Jadi kita merasakan bila kita baca, kita ni merupakan satu dalam watak-watak yang telah direkodkan dalam Quran. Banyak cerita-cerita, banyak kisah yang ada dalam Quran, yang kita boleh bila baca Quran, kita lah watak dalam Quran tu. Tapi kita nak watak apa? Janganlah jadi watak yang buruk-buruk. Contoh watak Fir'aun, watak Qarun. Kita jadi watak tu, kita jadi watak dalam kisah. Banyak kisah dalam Quran, kisah baik. Pemilik buku ataupun Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi, juga banyaklah dalam yang kita boleh mewatakkan. Bila kita baca, kita rasa gitulah kita. Kita jadi orang yang terbaik dalam setiap pembacaan tu. Jadi Alhamdulillah, untuk hari ini, untuk pagi yang mulia ini, yang saya nak kongsikan ataupun apa yang saya nak share, apa yang saya nak sharing kepada semua pendengar live di page Aman Palestin Johor. Jadi sebelum nak share, boleh share juga dekat, sebelum saya share, kongsikan apa yang saya nak kongsikan pada hari ini. Sebelum tu share dulu ke grup-grup
yang lain, kepada semua teks lah, grup Telegram ke WhatsApp, grup apa Facebook, sama-sama kita saling mengkongsi lah, mengkongsi pula. So kita kongsilah apa yang kita nak share. Jadi insyaAllah pada pagi ini apa yang saya nak sampaikan adalah berkaitan tentang cerita atau kisah yang telah dirakamkan dalam Quran, iaitu satu kumpulan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok kisah ni memang famous ataupun memang uh, orang dah biasa dengar. Orang dah biasa dengar cerita kisah Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi ni, dia akan rasa biasa lah. Dia tak rasa luar biasa. Itu yang bahaya. Sebenarnya bila kita dah biasa, kita patut jadi luar biasa. Tapi bila sepatutnya kisah ni juga untuk orang yang tak pernah dengar, orang yang tak pernah memahami satu kisah, itu khususnya soal Al-Kahfi ni lah, pemuda Al-Kahfi. Okay, kita tengok dalam surah Al-Kahfi ni ada 4 cerita yang telah dirakamkan, ataupun 4-5 cerita yang telah dirakamkan lah dalam surah Al-Kahfi. Jadi bila kita tahu Al-Quran ni, dalam setiap surah ni dia banyak cerita-cerita dalam satu surah tu, penuh dengan cerita yang boleh menjadi pengajaran, yang boleh kita ikutkan lah, jadi ikutan kepada orang Islam. Jadi antara kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi, yang famous adalah pemuda Al-Kahfi lah, iaitu Al-Kahfi ni maksudnya gua lah kan, pemuda Al-Kahfi. Jadi yang kedua adalah kisah tentang Ashabul Jannatain, maksudnya pemilik dua kebun. Tak apa, nanti kita akan cerita pada next sesi lah, untuk Jumaat yang akan datang insyaAllah. Dan seterusnya adalah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi ini pun famous juga cerita dia. Tapi sebenarnya bila kita baca Quran, apa yang kita boleh ambil dan kita boleh kongsikan pada kehidupan kita. Okay. Yang keempat adalah tentang Zulkarnain dan kisah Zulkarnain dan Yajuj dan Majuj lah. Jadi bila kita baca surah Al-Kahfi, inilah kisah yang kita kena tahu. Kita kena faham, ini kisah yang boleh kita menjadi ikutan lah, yang boleh kita ambil pengajaran. Tapi pagi ni saya nak kongsikan tentang satu kumpulan atau pemuda, beberapa pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemuda-pemuda ni, mereka ni merupakan mereka ni beriman kepada Allah Taala, dan mereka merupakan umat kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka ni melarikan diri daripada penguasa ataupun kerajaan yang zalim, kerajaan yang cuba untuk mengganggu ataupun cuba membuat satu gangguan lah untuk mereka ni supaya tak tetap pada keimanan kepada Allah yang Esa. Jadi ini merupakan satu salah satu fitnah dunia lah, fitnah kepada akidah dia lah. Jadi fitnah ni lah yang perlu kita, fitnah pada akidah ni yang perlu kita jauhi lah. Jadi bagaimana seorang pemuda ni kan, ada nama-nama dia yang telah diriwayatkan, dan ada bila banyak kisah, banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang pemuda Al-Kahfi, Ashabul Kahfi ni. Ada 7 orang, ada kata 6 orang, ada kata 7, ada 7, 6 orang, seorang, satu lagi adalah seekor anjing yang bernama Kitmil. Itu banyak riwayat yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Okey, dan juga mereka ni bagaimana mereka ni telah melarikan diri daripada penguasa zalim, kan? Dan mereka berjumpa satu gua, mereka masuk dalam gua dan mereka bersembunyi di situlah. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah ditidurkan selama 309 tahun
300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi 309 tahun lah mereka ditidurkan. Tapi secara logiknya, seakannya kalau lah 309 tahun ditidurkan, mungkin dah tak hidup atau meninggal apa semua kan, ataupun matilah sang kata kan. Tapi sebabkan kuasa Allah SWT, tiada siapa yang dapat menolak segala takdir yang Allah telah tetapkan. Ini merupakan satu takdir juga yang Allah berikan kepada sesuatu kaum atau sesuatu orang, seseorang. Ini ada orang yang terpilih. Jadi bagaimana Allah memberikan pemuda ataupun kumpulan pemuda Ashabul Kahfi ni satu takdir yang mereka ni boleh kembali hidup selepas 309 tahun. Jadi ketika mana mereka ni terjaga daripada tidur, bila mereka jadi bila bangun tidur biasalah kan, lapar. Jadi bila mereka bangun tidur dan mereka rasa lapar dan mereka keluar cek makan, dan ketika itu mereka juga ada berapa duit shilling, ada berapa duit yang ada duit lah, duit shilling. Dan mereka mewakilkan seorang untuk pergi ke kedai atau pergi ke pasar untuk beli makanan. Jadi ketika mereka ataupun salah seorang sampai ke mana? Ke pasar, nak beli, bila mengeluarkan duit tu, terkejut. Kat situ ada suasana yang terkejut, yang tak ada penjual dan pembeli kan. Sebab apa? Duit yang dikeluarkan oleh salah seorang pemuda Al-Kahfi ni adalah duit yang pada kurun yang lama kan. Maksudnya duit tu dah tak guna lagi. Dah tak guna lagi time ketika itu. Maksudnya ketika itu mereka dah tukar kerajaan. Daripada kerajaan yang zalim selama 300 tahun berubah menjadi satu kerajaan yang berpegang pada syariat. Salah satu kerajaan yang berpegang pada agama, iaitu Tuhan yang Esa lah. Mereka tidak mengamalkan riba dan berpegang pada Islam, agama Islam lah ketika itu. Okey. Jadi salah seorang daripada pemuda Al-Kahfi ni balik ke dan membawa makanan yang dia beli tu lah. Tapi saya tak ada riwayat tu ada dia sempat beli, tak ada yang tak beli juga. Jadi mereka balik ke gua, jadi salah seorang pemuda ni beritahu kepada semua yang ada situ yang mereka semua berada di salah satu kerajaan yang berpegang pada agama Islam lah. Agama akidah lah. Maksudnya berpegang pada akidah yang betul, berpegang pada ajaran syariat yang betul lah. Jadi itulah kisah, beberapa kisah yang kita selalu dengar. Kalau kita buka YouTube ke, buka FB dia, tak kisah mana-mana, kita dah biasa. Kita biasa dengan cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi. Jadi tu sedikit tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi apa? Bila kita dengar satu kisah, bila kita tahu pasal satu cerita dalam Quran, jadi apakah pengajaran apa yang boleh kita ikuti, yang boleh kita amal. Itulah sebaik-baiknya lah. Okey, kita tengok. Okey. Kalau tengok dalam surah Al-Kahfi kan, pertama mereka ni memang melarikan diri daripada penguasa yang zalim, pentadbir yang zalim, dan akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua kan, dan akhirnya mereka keluar dan bertukar kerajaan. Dah jadi kerajaan yang berpegang pada syariat. Dekat sini Allah masih memelihara keimanan mereka. Dan seterusnya, walaupun mereka disembunyikan dalam gua dalam keadaan yang takut dan gelisah, bila mereka takut kalau iman mereka diganggu oleh penguasa yang zalim lah. Mereka ni macam dah tak ada harapan untuk apa nama dia, untuk mempertahankan agama, tapi dengan kuasa Allah SWT, mereka dapat, dengan takdir Allah mereka ditidurkan dan akhirnya mereka dapat jaga sehinggalah mereka dijagakan kan,
mereka dapat dibangunkan, dan akhirnya mereka dimatikan semula lah. Tapi mereka ni dapat jaga keimanan mereka sehinggalah mereka ni mati. Uh, sebab apa mereka ada amalkan satu doa, iaitu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ahyi lana min amrina rasyada. Maksud sebelum mereka ditidurkan, mereka telah membaca, mereka berdoa lah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kata isu doa, doa ni merupakan satu usaha lah, bukan lepas usaha doa, bukan. Tapi sebenarnya usaha adalah perkara yang zahiriah. Usaha adalah zahiriah. Kita usaha untuk mencari nafkah, usaha untuk mencari makanan-makanan yang halal, usaha mencari rezeki-rezeki yang halal. Itu merupakan usaha yang zahiriah. Tapi yang batiniah adalah doa. Bagaimana kita bersungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa mendapat apa yang kita nak, mendapat redha, mendapat keberkatan dalam kehidupan. Itu merupakan satu usaha batiniah yang kita kena faham dan kena jelas lah. Dan yang seterusnya adalah bagaimana mereka ni selepas dah berdoa, mereka telah ditidurkan selama 309 tahun, dan berubah, negara berubah 180 darjah menjadi negara yang berpegang pada syariat. Walaupun perjuangan mereka ni sangat kecil, tapi sebenarnya nilai di sisi Allah Ta'ala, Subhanahu Wa Ta'ala adalah sangat besar, iaitu mereka mempertahankan agama, mereka mempertahankan akidah. Jadi sebenarnya kemenangan, maksudnya kemenangan yang Allah dah janjikan tu pada kita tu sangat dekat lah. Jadi untuk bagaimana usaha kita, untuk mempertahankan akidah yang kita pegang lah. Wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'adullahi al-haqqa wa anna sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum. Dan begitulah kami telah dedahkan kisah mereka supaya orang-orang itu meyakini, iaitu janji Allah, kemenangan agama adalah benar dalam saat itu, tiada keraguan padanya ketika mereka sedang berbalah masa ragu sesama mereka akannya. Jadi kat sini adalah salah satu sunnah, sunnah perjuangan agama ini memang Allah dah rakamkan dalam Quran. Jadi kemenangan ni dan dia lengkap tapi jauh, mungkin memakan beratus tahun. Maksudnya dalam perjuangan ataupun dalam mempertahankan akidah ataupun membawa Al-Quran ni ataupun membawa akidah Islam tu ke tempat yang betul. Jadi perjuangan dia sangat lama kan. Kita nak menyampaikan agama Islam, bukannya orang boleh terima satu hari, 2 hari, tapi sebenarnya makan masa. Makan masa kita nak bagi satu dunia ni terima Islam kan. Jadi perjuangan mempertahankan agama kan, menyebarkan agama adalah sangat panjang. Dan perlu dipimpin oleh generasi ke generasi ya. Dan perlu ditauris dan diwariskan kepada generasi untuk memperjuangkan agama dan mempertahankan agama. Jadi ketika surah ini diturunkan, ketika ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika itu mereka ni berada di Mekah lah, dan surah ini diberi nama surah Al-Makiyah lah, sebab diturunkan di Mekah, dan surah ini adalah surah Al-Makiyah. Jadi surah ini adalah salah satu dorongan ataupun motivasi kepada umat Islam ketika itu, ketika mereka berada di Mekah. Walaupun mereka sedikit, kita boleh ikut contohi Ashabul Kahfi. Walaupun mereka dalam 7 orang kan, bilangan yang sikit, tapi mereka dapat mempertahankan akidah itu. Sehinggalah Allah dah janjikan kematian dia. Maksudnya setiap benda tu Allah dah takdirkan. Sehinggalah mereka capailah apa yang mereka perlu pertahankan. Jadi kat sini kisah ini, ayat ni diturunkan ketika ketika umat Islam ataupun Muhammad SAW ni berada di Mekah. Jadi nak bagi motivasi, nak bagi satu semangat kepada orang Islam untuk bertahan.
untuk bertahan, untuk apa berpegang pada agama Islam. Sehinggalah kemenangan itu tiba sampai kepada mereka. Walaupun perjuangan itu kita tak nampak apa namanya, tak nampak cahaya, tak nampak jalan keluar. Tapi kita perlu bersabar dan bertahan. Jadi bersabar dan bertahan ni adalah perkara yang perlu ditanamkan kepada umat Islam. Bersabar dan bertahan dengan apa segala ujian dan takdir yang Allah dah bagi kepada kita. Jadi bila baca surah Al-Kahfi, sahabat ni tenanglah. Bila diturunkan kepada mereka, jadi mereka tenang dan mereka boleh bersabar dan boleh teruskan dengan agama yang mereka anuti lah. Jadi banyak bila kita baca surah Al-Kahfi, banyak hadis yang telah meriwayatkan lah. Banyak cerita dalam hadis. Contohnya hadis, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma baina jum'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumaat. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi banyak juga hadis yang menceritakan tentang kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Dan ada juga daripada riwayat pada Ad-Darimi, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, dia akan disuruh cahaya antara dia dan Kaabah. Dan siasa diterangi. Dan banyak kelebihan membaca surah Al-Kahfi ini, antaranya mengelakkan kita daripada kena fitnah Dajjal. Banyak kisah. Bila kita dengar daripada ramai yang cakap tentang surah Al-Kahfi ni, banyak kelebihan dia lah. Jadi itulah sedikit tentang surah Al-Kahfi, penerangan pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Kahfi. Jadi moga-moga dengan apa yang saya kongsikan dalam surah Al-Kahfi ini memberi satu pengajaran, satu lonjakan paradigma lah orang kata kan, untuk membantu kita untuk memahami berpegang pada agama Islam itulah. Jadi antara juga dalam surah Al-Kahfi yang ataupun sebagai akhirnya dalam surah Al-Kahfi yang boleh kita ambil, bila kita tengok pada akhir ayat pada surah Al-Kahfi, ayat yang ke-103 dan ayat 104, jadi kat situ Allah menegaskan tentang amalan yang paling sia-sia lah. Maksudnya kita dah buat amal macam-macam. Manusia ni, mereka ni dah rasa mereka buat macam tu macam ni. Mereka dah rasa amalan yang mereka buat ni dah banyak. Tapi dalam ayat 103 dan ayat 104 ni, kat sini Allah nak tegaskan yang manusia yang merasakan mereka ni dah banyak buat amal, tapi mereka sebenarnya sia-sia lah. Mereka sia-sia sebab apa? Kurniaan yang Allah bagi kat mereka ini kepada orang-orang yang mereka dah rasa nikmat. Contoh nikmat-nikmat yang Allah bagi itu menjadikan mereka ni sombong dan lalai ego dengan kehidupan yang sementara. Jadi kehidupan kat atas muka bumi dia tak kekal selama-lamanya lah. Dia sementara. Jadi kena bersyukur dengan kurnia nikmat yang Allah bagi, supaya kita tak dikategori sebagai orang-orang yang menjadi orang yang membuat perkara yang sia-sia lah dekat atas ke bumi ini. Dan juga antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Kahfi ni juga, surah ini kalau kita tengok dia berkaitan tentang pemuda. Kenapa pemuda? Sebab pemuda ni adalah satu tonggak kepada sesuatu masyarakat, sesuatu negara. Jadi bila kita nak tengok satu negara atau satu masyarakat di satu tempat itu, adalah kita tengok pada pemuda.
pemuda yang ada dekat situ. Adakah pemuda dekat situ menggerakkan masjid? Pemuda dekat situ menggerakkan negara. Maksudnya mereka ni berpegang pada agama yang betul ke, agama Islam. Ha. Jadi pemuda ni lah yang perlu uh, yang menjadi tonggak kepada setiap perkara lah. Ha. Macam saya pun pemuda. Jadi pemuda kan. Pemuda yang perlu untuk membawa agama Islam uh, dan membawa satu agama keimanan kan di dalam setiap kawasan dan setiap arus yang ada supaya arus-arus yang positif ataupun arus agama Islam ni kita dapat melawan arus-arus yang negatif lah. Jadi itulah pemuda. Jadi bila tengok kalau pemuda ni mereka ni mempunyai ciri-ciri ya, ciri-ciri yang kita boleh yang perlu ada lah pada seorang pemuda, iaitu hamasah, bersemangat. Jadi dan cuba satu benda baru. Itulah ciri-ciri pemuda kan, antara ciri-ciri yang ada pada pemuda Al-Kahfi lah. Jadi banyak ciri-ciri pemuda yang ada pada pemuda Al-Kahfi yang boleh kita contohi dan ikutkan lah. Dan bagaimana mereka ni berpegang pada keimanan, prinsip prinsip agama tu mereka berpegang dengan sebetul-betulnya lah. Maksudnya mereka pegang pada prinsip tu. Prinsip Al-Quran, Sunnah. Mereka pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Okey. Jadi Alhamdulillah, itu saja untuk pagi ini yang boleh kita kongsikan, yang kita boleh ambil pengajaran daripada surah Al-Kahfi. Jadi insyaAllah sama-samalah kita meneladani dan mengikuti, contohi pemuda-pemuda yang ada dalam surah Al-Kahfi ni lah. Jadi wallahu alam. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada live PHP pada minggu hadapan dalam siri Al-Kahfi daripada kisah-kisah yang lain insyaAllah. Jadi itu saja untuk hari ini. Ma'asabaka min hasanah fa minallah, ma'asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri.